7. Masya Allah, cepat sangat. Orang kata jangan duduk gila hari, buat diam je, tahu-tahu besok dah nak raya dah. Laju sangat sahabat sekalian. Kalau kita teringat balik saat-saat akhir kita di hujung Syaban, bila teringat 2-3 hari lagi nak Ramadan, rasa senyau kita, rasa sejuk dalam jantung, macam nak mati. Pasal apa? Satu Ramadan. Apa jadi pada satu Ramadan? Kita terbayangkan bahawa kehidupan kita akan berubah. Kita terbayangkan budaya pagi kita, budaya tengah hari, budaya petang kita berubah. Berubah apa tak sekalian? Tak, kita pun tak faham. Padahal berapa kali dah kita masuk Ramadan, kita sambut Ramadan. Alih-alih bila masuk Ramadan sampai ke hari ni, malam ni malam yang ke-7 dah. Segar, montel kita, baru kita terasa bahawa rupa-rupanya dengan tak makan, tak minum ni tidak semestinya mati. Dan apabila Allah SWT wajibkan kita pada Ramadan, kewajipan itu tidak menyerabut dan membebankan kita. Dalam kaedah usulul fiqh ni ada satu kaedah namanya adamul haraj, iaitu tidak membebankan kita. Lepas tu disebut dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kita ni senang, Allah tak nak kita ni beban. Senang apa ya Allah? Kena melampau, kena berdahaga ni, kena sekat hawa nafsu. Faham kita itu tak senang. Tapi bila kita fikir secara fakta, kita merujuk kepada ilmu, maka kita terpaksa mengakui bahawa makan minum ni banyak bawa mudarat pada kita. Dalil sahabat sekalian, tidak ada orang yang masuk ICU, CCU pasal puasa. Betul tak? Tapi ramai benar orang masuk ICU, CCU pasal tak puasa. Ramai benar. Ini luar biasa. Malah konsep puasa ni sampai ke binatang. Disebut oleh Dr. Sulaiman Yasin dalam buku dia. Binatang kalau sakit secara spontan akan berpuasa. Ini binatang tak sekalian. Oleh kerana ia cantik, ia baik sangat-sangat, sehingga kan Allah catat dalam kehidupan kita jangan sampai tercicik, jangan sampai terlupa. Itulah sebab Allah guna perkataan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Padahal kita terjemah sebagai wajib. Wajib tak sekalian? Kalau wajib, Allah akan guna perkataan wujiba alaikumusiyam kama wujiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Ataupun luzima, ataupun apa? Furidah, katakan. Tapi Allah guna perkataan kutibah. Kenapa? Sebab ini terlalu mustahak untuk kehidupan kita, sama ada agama, apatah lagi untuk duniawi sahabat sekalian. Kerana itu dicatat dalam kehidupan kita. Ini sahabat sekalian keutama. Yang kedua sahabat sekalian, Ramadan ini panggilan agama. Dia bukan panggilan biasa-biasa. Allah memanggil manusia dengan panggilan agama, panggilan iman. Sebab itu kita tidak boleh, kalau tengok masih ada ramai lagi manusia yang bulayan dengan Ramadan, yang tak berapa cakna dengan lebihnya Ramadan, hebatnya Ramadan. Pasal apa? Perkiraan mereka duk fikir secara duniawi, secara untung rugi yang nampak depan mata. Mana lebihnya Ramadan? Lebih Ramadan ni boleh niaga tebu tak sekalian. Ada sahabat saya beritahu, niaga tebu bulan Ramadan tak sekalian, boleh RM6,000 sehari tau. RM6,000 sehari. Bayang kalau 20 hari boleh beli rumah sebiji. Tapi ada pengorbanan yang terpaksa dia lepaskan. Apa dia? Sibuk kerana tebu tak sekalian, terlupa dengan pahala. Kalaulah dengan tebu tadi ilmu cukup di dada, tak apa, nak sabar. Sambil-sambil duk ganyak batang tebu tu, duk bersih duk, basuh duk. Kata orang duk urut batang tebu, niat tasbih, niat wirid, niat tahlil, niat lillahi ta'ala, niat ibadah, ada juga manfaat. Tapi biasanya kalau dah kepala ni duk teringat pada batang tebu, akhiratnya tak ada tak sekalian. Sebab kaedah Allah ni, wa ma ja'alallahu lirajulin bil qalbayni fi jawfihi. Allah tak buat dua hati dalam satu masa. Satu masa otak kita ni hanya boleh menampung satu perkara. Dia tak boleh mikir dua benda pada satu masa. Ini sahabat sekalian, saya nak sebut bahawa Ramadan ini panggilan agama, panggilan iman. Dari mana kita tahu?
Ya ayyuhallazina amanu. Sebab itu kalau kita rasa kita ada iman, kita rasa masih melekat lagi takwa dalam diri, ini dia masa dan juga peluang kita. Bila masuk Ramadan, dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila masuk Ramadan saja, menyeru satu suara di alam ghaib, fanada munadin ya baghiya al-khair halumma, wahai orang yang temaa kepada kebaikan, halumma, ayo maju ke depan, ini masanya. Wa ya baghiya syarr iqsir, wahai orang yang temaa kepada kejahatan dan maksiat, bobolah kamu, padan-padanlah kamu. Ini kan Ramadan, bukan Februari, bukan April. Cukup-cukuplah. Ini tak sekalian. So itu bagi orang yang faham tentang kelebihan dan kehebatan dalam Ramadan, Allahu Akbar, tidak mengesok diri daripada Ramadan. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dicerita macam mana amalan salafus soleh, generasi yang terbaik tak sekalian, sahabat tabi'in dan tabi'in. 6 bulan yang pertama mereka doa sungguh-sungguh pada Allah supaya mereka dapat Ramadan. 6 bulan yang pertama. Lepas tu bila dapat Ramadan tak sekalian, 5 bulan yang baki itu mereka doa pula supaya ibadah dan agenda program yang mereka buat dalam Ramadan diterima oleh Allah SWT. Maknanya apa? 365 hari agenda dalam kepada dalam Ramadan. Pasal apa? Luar biasa pada Ramadan tak sekalian. Bayangkan luar biasa, hari lain kita tahu puasa tu bagus, kita tahu ibadah solat memang mantap sungguh, kita dengan Allah tak salah kira lah. Luar biasa solat ini, terutama solat waktu malam. Kita tahu bahawa buat baik dengan orang ni memang cukup-cukup diminta oleh agama. Tapi mampu ke tidak kita di luar Ramadan? Tak mampu sahabat sekalian. Saya secara peribadi nak pendengar semayang satu malam, semayang sunat 8 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, tak lepas tak sekalian. Tak lepas. Kalau kita fikir bulan April, bulan Jun, tapi bila masuk Ramadan, entah apa kekuatan kita. Kita nak lagi tak sekalian. Terutama kalau kita duduk di belakang imam-imam yang qori, Masya Allah, nak lagi tak sekalian. Hati kita direnggut, ditarik, ditaukan dengan Ramadan. Ini kelebihan yang ada pada Ramadan. Saya ambil masa sekejap lagi tak sekalian. Pemisah Ramadan yang ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Kita nak buat pun, cuma kita ulang kaji balik. Yang pertama, pemisah Ramadan adalah puasa. Maksud puasa tak sekalian bukan puasa Upin dan Ipin. Upin Ipin kan anak-anak kita selalu tengok Upin Ipin. Satu hari Upin dia tanya nenek dia, Nenek, puasa tu apa nek? Nenek dia jawab, puasa tu tak makan tak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa Ipin dan Ipin. Kita orang yang dah 40 tahun ke atas ni dah bukan puasa Ipin dan Ipin dah. Bukan sekadar tak makan tak minum, lebih daripada itu jaga panca indera. Mata pelihara, telinga jaga, hidung pelihara, lidah jaga, kulit jaga, 5 panca indera. Dan yang paling tinggi tak sekalian, puasa pada niat. Niat dalam hati kita, dalam diri kita tidak pernah ada niat galong, ada lintasan hati buruk, negatif, tak ada siapa pun. Yang ni puasa standard wali-wali Allah, Rasul pilihan Allah SWT. Jadi puasa pada tinggi, khawasul khawas, puasa menahan lintasan hati, jangan sampai terlintas benda-benda buruk pada orang lain. Ini tak sedar. Boleh ke tak? InsyaAllah. Ini puasa kita yang terakhir, insyaAllah kita jumpa. Satu. Yang kedua, agenda kita dalam Ramadan adalah al-ihsan, buat baik. Bulan ini kita lipat gandakan sahabat sekalian kebaikan. Pasal apa? Setiap kebaikan pada bulan ini digandakan Allah SWT ila sab'ina wa ila mi'ati alfi dhifin, sehingga 70 sampai ratusan ribu sahabat sekalian pahala. Dalam Sahih Ibn Khudaimah disebut, yang sunat jadi macam wajib, yang wajib dilipat ganda sampai 70 kali pahala yang wajib pada masa-masa lain. Siapa lagi yang tak nak tak sekalian? Masalah kita, bila kita sebut menyumbang, buat kebaikan, beri sedekah, kita bayangkan perlu ada duit. Tidak tak sekalian. Orang Islam diajar oleh Allah, oleh agama kepada kita,
Buat baik ini tidak semestinya dengan duit. Kalau boleh dengan duit, itu yang terbaik. Tapi buat baik cukup paling kurang sahaja kita boleh tahan diri kita daripada buat jahat pada orang. Tanna nafsaka anil syarri fatilka sadaqah. Kamu tahan diri kamu daripada buat jahat pada orang. Mulut kita tak mengumpat orang, tak membebel pada orang, tak buka aib orang. Mata kita tak bolos mandang benda-benda yang tak baik. Telinga kita tak cari benda-benda hak tak baik pada orang. Kita jaga semua ni. Tangan kita tak sekalian kita pelihara sungguh 30 hari. Ini sedekah. Bukan setakat 30 hari. Ini training nak bawa kepada 11 bulan yang lain. Ini perkara kedua tak sekalian, iaitu al-ihsan. Kita buat baik pada bulan Ramadan. Nabi dia tanya orang, apakah dia sedekah yang paling baik? Nabi kata sedekah bulan Ramadan. Lepas tu saya sekalian, kalau lah kuliah ni, kuliah seminggu sebelum Ramadan, kita ingatkan pada jemaah, tuan-tuan sekalian, gaji bulan ni tolong simpan sikit. Simpan sikit 5%, 10%, supaya kita boleh menyumbang di bulan Ramadan. Itu kalau sebelum bulan Ramadan, supaya kita boleh timbul kebaikan dalam bulan Ramadan, digandakan habis. Tak silap. Ini fadilat Ramadan pada perkara yang kedua. Yang ketiga tak silap, yang ketiga adalah Al-Quran. Ramadan Al-Quran tak boleh nak bercerai. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amalan salafus salih cukup luar biasa bila sampai Ramadan. Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali 30 hari Ramadan. Satu hari 2 kali khatam. Imam Sa'id Al-Jubair, kibar tabi'in, at-tabi'in yang cukup hebat, khatamkan Quran dalam 1 rakaat salat. Khatamkan Quran dalam 1 rakaat salat. Kita tak tahu macam mana, macam mana bacaan, macam mana kaedah dibaca. Wallahu a'lam. Ini disebut oleh Dr. Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Cukup luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain semua tumpu pada Quran. Imam Malik tak bagi fatwa, tutup buku dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Ramadan syahrul Quran, nunakis ila Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita tumpu fokus pada Al-Quran. Kenapa mereka ni fokus pada Quran tak sekadar? Kerana Quran lah menyebabkan kita tahu hidup ni untuk apa. Quran lah yang ajar kepada kita selepas ni kita nak pergi ke mana. Quran lah yang tunjuk arah kepada kita, agenda kehidupan dalam kehidupan kita. Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita tinggalkan. Quran tak sekadar. Sebab itu orang yang tahu perkara ni, mereka tak boleh berenggang dengan Quran. Allah SWT sebut, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu baca Quran, kami jadikan antara kamu dengan orang yang tak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura, satu dinding yang begitu kuat, begitu teguh. Maknanya apa tak sekadar? Allah yang baca Quran dia beriman dengan hari akhirat. Allah tak baca Quran sebab dia tak tahu nak cari apa, tak beriman dengan hari akhirat. Kerana kita nak tahu urusan akhirat lah kita baca Quran. Cuma sahabat sekalian, begini sahabat sekalian, apa yang kita faham amalan salafus salih tadi, bacaan Quran luar biasa sahabat sekalian. Imam Al-Bukhari sampai khatam Quran setiap hari. Waktu malam pula 2 kali, 2 malam sekali, siang setiap hari sekali. Kenapa mereka boleh buat lagu tu? Yang ni kena faham sikit tak sekalian. Mereka buat lagu tu kerana Quran dengan mereka terlalu dekat dan hampir. Mereka baca Quran seolah-olah mereka bayangkan mereka bersama dengan Nabi SAW. Masalah kita tak sekalian, kita sendok Al-Quran, kita tak faham apa yang kita baca. Ini problem kita. Sebab itu saranan saya nak sekalian sepenuh Ramadan kali ini, Rubah cara. Tolong nak sekalian baca Quran dengan maksud nak faham Quran. Tak apa, tak habis satu juzuk pun, tapi ada target kita tak sekalian. Satu hari satu
Ain katakan tak apa, janji Quran pada Ramadan ini melekat pada hati kita kerana kita faham makna. Sebab kita dengan mereka berbeza. Mereka faham tentang Quran, mereka tahu apa makna, dan mereka nak mengamalkan Quran. Sebab tu mereka baca lagi dan lagi. Kita pula tak sekalian, Quran ni dengan tulisan Cina sama je pada kita tak sekalian. Tinggal lagi tulisan Cina kita tak reti nak baca. Tulisan Arab ni kita penderah daripada zaman budak. Dulu bolehlah baca A, I, U, Ba, Bi, Bu, boleh baca. Tapi makna dia sama macam tulisan Cina. Tak faham kita. Habis nak buat macam mana? Tolong bagi faham kali ni. Kalau kita faham Quran, takkan berlaku kes yang berlaku di Negeri Sembilan. Nilai Negeri Sembilan, Muhammad Firdaus umur 15 tahun, kebuluran macam rakyat Ethiopia. Saya kali pertama tengok gambar dia di muka depan surat khabar, saya tak ada nak baca kisah, tapi saya duduk tilik gambar dalam hati saya. Allah Akbar. Minta maaf tak sekalian, Indonesia tu, minta maaf tak sekalian, duduk teringat Indonesia, tak pernah sampai berlaku di Malaysia. Pasal nak kata Somalia, nak kata Sudan, Yaman, ini macam orang Melayu. Maka kita duk bayangkan gambarnya saudara kita di Indonesia. Besok petang ada ruang baca, subhanallah, berlaku dalam masyarakat kita Negeri Sembilan. Itu pun berlaku keajaiban. Dikatakan bila dia bawa ke hospital, doktor cek masuk dalam perut dia, buat KYC perut dia, cuba cek balik, diagnosis balik, dilihat makanan dalam perut dia itu dah 3 bulan tak sekalian. Dalam masa 3 bulan, dah apa yang menghidupkan dia? Katanya makan tai, katanya makan polistri yang berterabur ke atas rantai. Subhanallah. Ini berlaku dalam masyarakat Melayu. Hak ada Ramadan, hak ada Al-Quran. Sedangkan dalam Quran, Al-Ma'un ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Berapa tahun kita baca ayat kita? Tapi oleh kerana baca sekadar baca tak faham, itu jadilah Islam. Sebab itu kita nak sangat. Biarlah Ramadan kali ini ada perubahan. Kali ini kita tumpu fokus, terutama sekali ayat nazil. Waktu hal sampai ke bawah, tolong tak sekalian baca dengan kefahaman dan juga niat kita nak melaksanakan apa yang Allah SWT beri pada kita. Yang terakhir Al-Qiyam, menegakkan waktu malam. Yang ni saya nak sebut tak sekalian. Bulan Ramadan, bulan kita beribadah. Maksud tegakkan di waktu malam ni bukan sekadar semayang. Ada orang dia duk fikir semayang, dia fikir tarawih. Sebab tu kalau Tok Imam buat 8, dia tak gila, dia nak 20. Pasal apa? Dia bayangkan Al-Qiyam tu adalah tarawih. Tak sahaja. Yang ni apa yang kita buat ni sebahagian daripada menegakkan malam lah ni. Duk mengaji, duk baca Quran, duk pendengar ilmu. Kita semak balik kandungan Al-Quran, kita bedah siasat balik, kita syarahkan balik, panggil ustaz-ustaz, panggil siapa-siapa yang mampu tak sekalian. Ini qiyamul lail lah ni, ibadah malam lah ni tak sekalian. Apa yang boleh kita buat untuk mengisi waktu malam? Puasa siang, Quran waktu malam, ihsan waktu malam. Sila tak sekalian. Imam Syafi'i bukan sekadar sembahyang. Imam Syafi'i dia menulis kitab. Menulis kitab dia adalah Ihya al-Lail, menghidupkan waktu malam. Imam Syafi'i juga bertafakkur. Tafakkur waktu malam juga sebahagian pengisian qiyamul lail. Kita bangun sekalian sandar, duduk dekat tiang sandar, kemudian fikirkan tentang kita dengan Allah. Jangan fikir tentang kita dengan hutang, tak habis tak sekalian. Kita dengan Allah, urusan agama, tafakkur. Tafakkara yatafakkaru, al-mutabaqah. Makna tafakkur ini, aku fikir, mu fikir, aku fikir, mu fikir, aku fikir, mu fikir. Aktiviti fikir itu berulang alik. Pergi, tarik, sorang tarik. Itu sahaja sekalian. Fikir, tarik balik. Fikir, tarik balik. Fikir, tarik balik. Akhir sekali dia dapat sahaja sekalian. Ini ibadah yang lain. Berapa ramai orang dapat makrifat kepada Allah, kenal agama, faham Islam, dapat iman kerana bertafakkur kepada Allah. Berarti disebutkan tafakkur sa'atan khairun min ibadati alfi sanah. Berfikir satu saat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun.
Ibadah 1000 tahun tanpa ilmu pengetahuan, berfikir satu saat menyebabkan dia dapat ilmu, dapat ma'rifatullah, lebih baik berfikir satu saat. Jadi pengisian malam ini bukan sekadar solat banyak, asalkan ia adalah ibadah. Hatta bersama dengan isteri waktu malam hari di bulan Ramadan, dan mana-mana hari pun yang dibenarkan oleh agama, itu adalah sebahagian daripada ibadah. Sebahagian daripada ibadah. Sampai begitu sekali Islam letakkan nilai ibadah kepada kita. Janji berbaik, niat baik, dan tidak bercanggah dengan syarat, sahabat sekalian. Tidak bercanggah dengan syarat. Ini sahabat sekalian, akhir sekali sahabat sekalian, tengok macam mana nilai solat malam Nabi SAW. Huzaifah beritahu, satu malam dia jadi makmum Nabi SAW. Lepas baca Fatihah, Nabi berderah baca Al-Baqarah. Berapa ayat Al-Baqarah? 286 ayat. Huzaifah berdebur kat belakang. Dia kata gamuknya 100 ayat Nabi rokok. Dah, Famadha Rasul. Nabi teruskan baca. Kemudian Huzaifah teka-teki lagi, gamuknya separuh, 100 lebih. Nabi berhenti kot, Nabi rokok. Dah juga, Nabi terus sahabat sekalian sampai habis. Kita sahabat sekalian Baqarah ni 3 tahun. Habis Baqarah kita siap buat ayam golek, hantar pada Tok Guru. Pasal apa? Payuh nak habis Al-Baqarah. Orang kata kalau Al-Baqarah habis orang lain tepat. Betul tidak Allah nak? Habis Al-Baqarah, Nabi berderah dengan surah An-Nisa, surah yang keempat. Patutnya yang ketiga, tapi Nabi baca yang keempat dulu. Maknanya tidak jadi masalah. Lidah bukan sikit dalam bacaan. Pak mana dulu tak jadi masalah, dia tak jadi haram. An-Nisa ni 176 ayat. Habis 176 ayat, Nabi baca pula Al-Imran 200 ayat lah sekalian. Huzaifah kat belakang, kan dah kalau gitu lah dah. Kan aku rokok kan, mufarakah kan. Tapi bila teringat ini Nabi lah, bukan tak imam kampung, bukan tak imam masjid, bukan tak imam sana sini. Dah, ini Nabi. Siap bacaan Nabi itu semua didengar oleh Allah SWT. Maka Huzaifah tahan sekalian. Ini sifat bacaan Nabi. Bahkan qiraatuhu mutarassilan, bacaan Nabi pula terhenti-henti, sebutir-sebutir. Dia tak kias supersonik, tak. Dia sebiji-sebiji. Bila berjumpa dengan ayat tasbih, Nabi tasbih. Bila baca dengan ayat rahmat, Nabi doa minta rahmat. Bila berjumpa dengan ayat azab, Nabi doa ta'awuz daripada Allah SWT. Jadi boleh faham tak sekalian? Saya ulang balik. Yang pertama, pengisian Ramadan adalah puasa itu sendiri ibadah. Waktu siang kita ingat nilai puasa yang kita nak buat. Yang keduanya Al-Quran. Tolong tak sekalian. Kalau Ramadan kita nak ambil keluar, tak tahulah kita nak harap apa lagi ya Allah beri pada kita tak sekalian. Yang ketiga Al-Ihsan. Tolong paling tidak kita boleh buat baik dengan orang, dengan kita tahan diri kita daripada buat jahat pada orang. Dan yang keempat tak sekalian, apa dia? Iaitulah Al-Qiyam, bangkit waktu malam, buat perkara-perkara ibadah yang terlalu luas maksudnya kerana Allah SWT. Aku kali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas ruang kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dan juga iman dan sepenuh Ramadan 1435 ini. Assalamualaikum warahmatullahi